kulangan sebanyak 15% setahun. Anda jangan rasa terkejut sebab ada pelaburan yang boleh memberikan 15% setahun. Ada. Tetapi pelaburan ini Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan anda. Saya nak memperkenalkan satu instrumen pelaburan yang mungkin anda tak pernah dengar, yang dinamakan sebagai private investment. Pelaburan yang private. Private ni apa? Persendirian. Private investment ni dia ada pecahannya, ada banyak. Contohnya redeemable preference shares ataupun saham keutamaan. Saham keutamaan yang anda boleh jual balik. Okay? Kalau anda tak tahu apa itu saham keutamaan, anda boleh tengok video yang saya dah pernah buat sebelum ini, perbezaan antara ordinary shares versus preference shares. Ada lagi satu cara private investment juga yang dijual dalam bentuk private trust menggunakan syarikat amanah lah. Those are two example. Saya yakin ada banyak lagi. Tapi untuk nak memudahkan anda semua untuk tahu apa itu private investment ni, kalau kita nak buat pelaburan saham, kita nak beli saham syarikat, kita beli menggunakan Bursa Malaysia. So, syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia adalah syarikat yang ramai daripada kita, semua orang daripada kita, asalkan kita ada akaun CDS dan brokerage account, kita boleh beli. Tapi ada satu cara untuk beli saham-saham yang tidak disenarai dalam Bursa Malaysia. Ada. Itu adalah private investment. Maksudnya anda beli directly saham daripada syarikat-syarikat yang tidak disenaraikan dalam Bursa Malaysia, tetapi mereka jual saham syarikat mereka kepada beberapa orang-orang tertentu yang memenuhi beberapa kriteria untuk membeli saham syarikat mereka dengan pulangan yang dah ditetapkan. Okay, contohnya 15%. Okay, benda ni tak diwar-warkan kepada semua sebab pelaburan ini hanya khas untuk golongan-golongan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mana saya akan kongsikan kepada anda nantilah. But point dia, kalau anda dengar syarikat ataupun pelaburan yang anda boleh melabur dan dijamin pulangan sebanyak 15% setahun, anda jangan rasa terkejut sebab ada pelaburan yang boleh memberikan 15% setahun. Ada. Tetapi pelaburan ini khas untuk golongan-golongan yang saya namakan sebagai high net worth individual ataupun sophisticated investor. Sebelum anda blur, dengar dulu. Jadi, macam mana nak jadi high net worth individual ini? Kriteria yang pertama adalah individu tersebut mempunyai aset melebihi 3 juta ringgit atau individu tersebut mempunyai pendapatan kasar lebih daripada 300,000 ringgit setahun atau mempunyai pendapatan bersama pasangan mereka melebihi 400,000 ringgit setahun atau akhir sekali mempunyai pelaburan bersih sama ada personal ataupun bersama pasangan melebihi 1 juta ringgit di dalam mana-mana instrumen capital market. Okay, capital market ni apa? Contohnya macam dalam pasaran saham, pasaran unit trust, bond, okay, apa lagi? Apa saja pelaburan di bawah kawalan selia Suruhanjaya Securities Malaysia. Berbalik kepada topik kita. Private investment sebenarnya bertujuan untuk golongan-golongan ini. Dan mungkin ada daripada anda akan tanya, okey, adakah private investment ni dikawal selia oleh Suruhanjaya Securities Malaysia? Jawapannya tak semestinya ataupun tak perlu pun. Kenapa? Kenapa saya cakap tak perlu? Sebab yes, ada syarikat-syarikat private investment ni yang cakap mereka ini approved by SC. Jangan percaya sebab SC tak pernah approve syarikat-syarikat ini. In fact, sebenarnya apa yang mereka bagi adalah satu dokumen yang dipanggil Information Memorandum atau dalam nama pendeknya IM. So IM ni apa? IM ni adalah syarikat-syarikat private investment ni mereka kemukakan satu dokumen, okay, Information Memorandum, yang mana dokumen tersebut akan bagi tahu, okay, pelaburan ini berapa saiz pelaburan ataupun berapakah duit ataupun capital yang mereka nak kumpul, dan duit ini mereka nak laburkan kat mana,
Apakah kegunaan duit ini? Mungkin duit yang dikumpul itu dibahagikan. Sebahagiannya invest ke dalam bisnes, sebahagiannya invest mungkin dalam fixed deposit ataupun dalam bond fund dan apa-apa sajalah. So basically dia it's a document yang mana mereka tulis apakah tujuan pelaburan ini. Kenapa mereka nak raise capital? Kenapa mereka offer private investment ini kepada orang-orang luar ataupun kepada public? Dan IM ini pula mereka hanya beri kepada SC dan SC hanya pegang, SC hanya simpan. SC tak perlu nak buat apa-apa. Maksudnya kalau mereka bagi IM tak bermaksud SC endorse. No, SC tak perlu nak endorse pun. Kenapa? Sebab sepatutnya private investment ini tujuan dia adalah untuk high net worth individual ataupun untuk sophisticated investor. Yang mana high net worth ataupun sophisticated investor ini mereka mempunyai ilmu bagaimana nak menguruskan kewangan mereka. Kalaupun mereka tidak ada ilmu, mereka ada orang-orang ataupun advisor ataupun financial advisors yang boleh memberi nasihat ke atas kewangan mereka, ke atas pelaburan mereka. Sebab itu, sebelum mereka melaburkan duit mereka, mereka dah tahu dah apakah risiko yang mereka akan dapat kalau mereka pilih untuk melabur dalam private investment ini. Dan high net worth individuals ini ataupun sophisticated investor ini menggunakan instrumen private investment adalah untuk diversify pelaburan mereka. Sebab mereka sendiri dah ada income yang besar, satu. Kedua, mereka ada pelaburan yang banyak. So, apa yang mereka buat? Okey, instead of letak duit semua dekat tabung haji ataupun dekat ASB ataupun dekat fixed deposit, mereka ada sebahagian duit mereka letak dalam private investment yang memberi pulangan, yang berpotensi memberi pulangan 12% setahun ataupun 15% setahun. Ada yang sampai 20% setahun pun ada. So, sebab itu mereka keluarkan duit simpanan mereka sebahagiannya untuk diversify. Dan kenapa saya bagi tahu semua ini kepada anda semua? Sebab yang pertama adalah saya tak nak masyarakat kat luar sana, especially rakyat-rakyat marhain, rakyat biasa, bila anda nampak ataupun ada seorang ejen datang kepada anda dan offer produk ini, private investment ini kepada anda dan janjikan pulangan 15%, 18%, 20% dan anda bukanlah individu high net worth ataupun anda bukanlah sophisticated investor. Maka kalau anda tengok video ini, saya nak bagi nasihat kepada anda, tindakan itu adalah tindakan yang sangat-sangat berisiko. Sebab kalaulah pelaburan minima yang anda kena laburkan duit anda mungkin 100,000 dan anda tidak ada 100,000. So, apa yang anda buat? Anda kumpul duit daripada sanak saudara, kaum kerabat, kawan baik semua. Kumpul cukup 100,000, anda laburkan atas satu nama. That is the worst thing that you can ever do. Alright? Sebab banyak implikasi yang akan terjadi kalau pelaburan itu tak menjadi. Sebab yes, namanya private investment dan sebabkan dia private investment, ada risiko. Jangan anggap pelaburan yang memberi pulangan yang tinggi ini tidak ada risiko. Akan ada risiko. Sebab itu kalau anda melabur menggunakan duit ahli keluarga anda, kaum kerabat, kawan baik, that is not investment anymore. Okay? Itu umpama macam anda nak meraih keuntungan sebab anda terlalu taksub dengan ketamakan. Kalau kita nak melabur, kita mestilah melabur menggunakan duit lebihan. Itu prinsip pelaburan. Okay? Prinsip pelaburan yang betul. So, kalau anda dah mula meminjam, pinjam lagi lah. Kan? Ada juga saya dengar kes di mana seseorang individu ini buat personal loan untuk melabur dekat dalam pelaburan private investment ini. That is a no-no. Okay? Janganlah buat macam tu. Janganlah merosakkan masa depan anda. Dan kalau let's say lah anda melabur dalam this private investment, okay, kalau let's say tiba-tiba syarikat yang anda labur tu tiba-tiba tak dapat nak bayar anda, sama ada bayar dividen ataupun tak dapat nak bayar kepada anda pulangan yang telah dijanjikan, adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk menghubungi syarikat tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda 3 tips sebelum anda buat apa-apa pelaburan. Yang pertama,
pastikan sebelum anda membuat apa-apa pelaburan, pastikan individu atau syarikat yang anda laburkan duit anda itu adalah individu dan syarikat yang berdaftar dan berlesen dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Yang kedua, sebelum anda masukkan duit anda ke dalam apa-apa bank, pastikan anda jangan sesekali masukkan duit anda ke dalam account agent personal ataupun ke mana-mana bank account yang anda tak pernah kenal, namanya pelik-pelik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika anda ada sebarang keraguan sebelum membuat apa-apa pelaburan, anda boleh kontak terus Suruhanjaya Security Malaysia di dalam nombor dan email yang tertera dalam video ini. Akhir kata, kalau anda nak belajar lagi tips bagaimana nak menjadi seorang pelabur yang bijaksana, anda boleh follow dan subscribe media sosial Investmart. Okay, mereka ada di Facebook, Instagram, malah mereka ada pun channel YouTube mereka tersendiri. Anda boleh belajar daripada pakar-pakar kewangan ini tentang produk pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia. Ingat, silap labur, duit lebur. Silap labur, duit